Bismillahirrahmanirrahim. Yang dirahmatikan, yang dimuliakan, barisan tetamu hormat kepada hari ini, yang dihormati Tuan Pengerusi Surau Waratul Jannah Pak Musbaka, yang dihormati AJP Surau Waratul Jannah, serta yang dikasihi sekalian muslimin dan muslimat yang dirahmatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kehadirat Allah SWT diberikan nikmat yang kurnianya dapat kita sama-sama berkumpul di forum Ma'al Hijrah pada malam ini, yang diradikan serta yang dijalankan oleh Surau Waratul Jannah. Tentunya hadirat yang dirahmati Allah sekalian, untuk sedia maklum muslimin dan muslimat, pada malam ini kita adakan forum Ma'al Hijrah yang bakal disampaikan oleh barisan tetamu yang dirahmatikan pada malam ini. Ingin saya memperkenalkan diri, ingin saya memperkenalkan setiap ahli-ahli panel serta moderator kita pada malam ini. Sebab kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Bagi panel yang pertama, beliau merupakan, bagi moderator kita pada hari ini, beliau merupakan seorang bekas penyanyi yang dikenali di Malaysia dan membawakan lagu yang bergenrekan dangdut. Tetapi setelah beliau berhijrah, beliau juga mengeluarkan lagu yang bergenrekan dakwah. Antara lirik yang saya ingat ialah yang berbunyi lihatlah gunung yang tinggi, subhanallah itu Allah yang punya. Lihatlah pantai yang indah, subhanallah itu Allah yang punya. Sampai situ saya. Kalau sampai habis mungkin jadi poin saya. Jadi panel kita yang pertama itu ialah Tuan Iwan Syahman. Terima kasih Tuan kerana hadir. Yang kedua, panel kita yang seterusnya, saya memperkenalkan panel yang pertama merupakan seorang bekas penyampai radio yang terkenal di Malaysia, dan beliau juga pernah memenangi anugerah penyampai radio popular di Malaysia sebanyak 6 kali. Masya Allah. Dan hari ini setelah beliau berhijrah, beliau juga telah menyampaikan dakwah beliau, dan beliau juga ada mengeluarkan lagu juga yang bertajuk Terima Kasih Allah. Tapi maaf saya tak hafal. Jadi inilah dia beliau, Tuan Faisal Ismail atau dikenali sebagai FBI. Yang seterusnya panel kita yang kedua iaitu Ustaz Muhammad Akram, juga sangat dikenali oleh kalangan jamaah tabligh. Beliau telah berdakwah di dalam jemaah tabligh, dan inilah beliau Ustaz Muhammad Akram. Tanpa membuang masa lagi, bagi mengendalikan majlis kita seterusnya, saya menjemput Tuan Iwan Syahman untuk mengetuai forum Ma'al Hijrah kita pada hari ini. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala rasulil karim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabul karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana ahlu kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Sallallahu alaihi. Alhamdulillah, pertama sekali kita lagi dan lagi bersyukur kepada Allah SWT
Ya, syukur yang selayaknya hari ini, Masya Allah. Ya, 2 bulan dah apa ni, bulan ini 2 bulan dah ni. Alhamdulillah. Akhirnya Allah izinkan juga untuk kita berkumpul di sini. Ya, untuk sebenarnya untuk memperingati Malam Hijrah. Ya. Walaupun dah terlambat, tapi namanya memperingati bila masa itu dia tak ada masalah. Ya. Alhamdulillah, ini adalah satu bekal yang baik malam ini di mana kita sama-sama berkumpul untuk satu yang maksud yang sangat baik, iaitu bagaimana hari ini dalam penghijrahan kita akan menjadi lebih baik dan lebih baik dan lebih baik dan lebih baik sampai yang akan datang sampai akhirnya juga dimatikan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini kita santai-santai ya. Saya pun pertama sekali jadi moderator ni. Kan, sebab kalau saya bagi moderator yang ustaz nanti kami pula jadi final susah pula. Kan. Dan saya pun sudah datang ke sini dan saya kenalkan diri saya dulu. Nama saya ini adalah Iwan Syahman, berasal daripada Indonesia, ya. Kemudian lebih kurang 43 tahun dah duduk di sini, mempunyai anak 9 orang. Itu pun sambil-sambil lagi tu. Nah, 9 orang. Alhamdulillah, semua masih hidup. Alhamdulillah, dan hari ini saya bersama keluarga saya juga. Ada 5 orang datang, 7 orang ada bersama istri saya. Dan Alhamdulillah tuan-tuan, hari ini kita bicara soal hijrah ini tuan-tuan. Bapak yang rahmati Allah, salah satunya yang menjadi asbab hijrah ini saya tadi mengenalkan diri saya. Oleh kerana hijrah inilah saya ada di depan saudara-saudara sekalian. Kalau tidak, kalau saya ini belum hijrah ni, saya rasa masih lagi empat mungkin bintang, pucuk, macam-macam lah. Dia tahu itu tuan-tuan tak perlu tahu bahaya punya tempat. Tapi Alhamdulillah, bila disebabkan hijrah, kan? Kalau disebabkan hijrah ni lah, maka saya ada berada di Surau ini. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita teruskan, saya ingin juga memperkenalkan 2 anak ahli panel kita ni. Yang pertama ni, tuan-tuan tahu dah, ini cukup terkenal. Saya daripada dulu, sebelum saya jadi, maknanya saya jumpa ini baru aja tuan-tuan, dalam 1 tahun ya, dan akhirnya bersama saya di surau, di madrasah, di Bukit Belimbing. Dia ni mempunyai, saya kalau secara peribadi, ya kan, dia ni cukup terkenal, ya kan, ada dalam entertainment dan dia mempunyai, dalam peribadi saya, dia mempunyai khas sendiri. Saya jumpa begitu, daripada tak pernah jumpa di TV, tengok di mana-mana, kemudian jumpa, kemudian satu rumah, satu madrasah dengan saya sekarang, yang saya secara peribadi dia ni mempunyai ciri khas. Sebab apa? Selama saya dengan dia ni, saya tak pernah lihat lagi satu helai rambut dekat kepala dia. Istiqomah. Jadi ini dia punya trademark dia, iaitu FBI ataupun Faizal bin Ismail. Boleh Masya Allah. Masya Allah. Tes. Tes. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, boleh. Baik, syukur kita kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnia-Nya, dengan kasih sayangnya kita dapat bersama ya pada malam yang berbahagia ini. Al-Fadil Ustaz Muhammad Akram yang saya kat sini, yang dimuliakan, dan sudah tentu sahabat saya Abang Iwan Syahman. Oh, dia cakap macam-macam tadi, saya pun naik macam takut kan. Sebab apa, zaman-zaman dulu ni kita memang banyaklah sebenarnya nostalgia. Sebelum dia kenal saya kenal dia dulu juga. Tuan-tuan, puan-puan semua mesti kenal dengan Abang Iwan. Jadi kan,
Tapi Allah temukan. Dia tak temukan masa tengah Abang Iwan popular. Sebab masa Abang Iwan popular dulu memang saya sekolah lagi pun abang kan. Maknanya saya muda lagi daripada abang sebenarnya. Kan? Tapi kita dah tahu Abang Iwan macam-macam dudukan pencapaian beliau dalam bidang seni. Tapi Allah temukan selepas daripada itu. Dan ketika saya rancak dalam bidang seni dan hiburan, Abang Iwan masa tu dah pun berhijrah. Dan ketika Abang Iwan berhijrah tu semua orang tahu. Ya, memang abang memang tinggal terus dah ya bidang hiburan tu. Dan saya sendiri dulu masa tu macam okey, apa yang adanya dalam penghijrahan, kita tanya lah kan, kenapa mereka berhijrah, kan, kenapa, apa yang tak kenanya dengan apa yang mereka lakukan. Tapi masa tu tak faham, memang tak faham langsung lah. Saya pun buatlah kerja saya, daripada muda-muda tu tak jadi apa-apa kan. Lepas tu masuk Radio Era, lepas tu masuk ke Hot FM, baru orang kenal lah. So total saya berada dalam bidang radio masa tu 15 tahun. Tapi kalau nak sekarang ni, saya masih lagi berada dalam bidang radio, kembali dalam bentuk Islamik. Saya rasa siapa-siapa pernah dengar pagi-pagi sekarang ni, ada tak orang yang dengar? Radio apa? Radio saya. Ikip tu sekejap je hari tu. Tapi tak jodoh, tak berpanjangan. Sekarang ni berpanjangan dengan Zayan, alhamdulillah. Kalau tak pernah dengar, boleh cuba-cuba dengar. 104.9 dekat Astro pun ada. 876. Kalau dekat rumah tu tak ada radio, buka dekat Astro 876. Tapi tak ada gambar, ada gelap je kan. Radio gelap je lah. Dan keluar suara kita orang, saya Mawi Anas Tahib pagi-pagi. So boleh dengar. Ada banyak pengisian yang menarik ya. Kita cuba untuk letakkan ilmu dan juga dakwah juga dalam tu. Antaranya ada kelas tajwid bersama Ustazah Aisyah Bain. Kita ada hadis of the day. Tiap hari ada hadis oleh Ustaz Piyu Salman. Dan banyak lagi lah motivasi Islamik semuanya. Dan lagu-lagu pun memang 100% lagu nasyid. Sebab tu tagline terbaru untuk radio saya ni, destinasi nasyid anda. Jadi walaupun kita ni bukan dia nak suruh dengar lagu tu, tak. Tapi dalam proses kita mendengar hari-hari ya, kita gunakan panca indera kita, deria kita, mata kita, telinga kita, mulut kita, kita cuba didik untuk hijrah juga. Kalau dulu kita dengar benda-benda yang dangdut contohnya kan, dulu yang sedang-sedang saja. Tapi sekarang kita alihkan, kita nak cuba hijrahkan jiwa kita. Sebab kadang-kadang penghijrahan ni tak betulkan saya lah kalau boleh kan, dia tak boleh mendadak sangat. Kalau mendadak kita takut terkejut. So kita didik proses dia. Kita dengar lagu-lagu yang mungkin dulu memuji makhluk, sesama makhluk, sekarang ni kita cuba dengar lagu-lagu yang memuji Allah SWT. Lepas tu lama-lama mungkin ya kita istiqamah dalam suasana agama yang sebenarnya, insya-Allah. Jadi sekarang ni saya berada di radio saya. Dan kalau dekat TV Al-Hijrah, kalau tengok hari Rabu, setiap hari Rabu 9 malam dakwah live dengan Ustazah Isfadia ada dekat situ juga. Baru ni ada juga kan. Okey, insya-Allah yang tu je permulaan saya. Baik-baik, insya-Allah. Opening ya. Ya, opening. InsyaAllah itu dia FDR ya. FDR sekarang jadi penyanyi. Saya menyanyi pun sikit-sikit lah ya, sebab dulu saya nak menyanyi satu ketika dahulu dengan Kerry Rashid. Tapi masa tu pun lagu yang itulah lagu yang banyak mempasal bangsa apa semua. Sekarang boleh, nanti kita di akhir acara dengar sentuhan. Sebenarnya lagu tu pun bukan orang lain yang buat, sebelah ni juga. Ya, Abang Iwan yang buat lagu tu. Yang lagu tadi pengurusi tak ingat tu. Terima kasih Allah. Ya, terima kasih Allah. Ya, okey, itu dia FBI. Ada seterusnya memperkenalkan diri ni. Sebenarnya tak payah, kalau di kampung ni pun tak payah kenalkan ni. Memang ada popular juga. Tapi untuk hari ini saya boleh katakan ini adalah kita punya sifu, guru saya juga. Ya. Kita satu perjalanan. Saya pun dikenalkan dengan penghijrahan ini. Dengan penghijrahan ketika saya bekerja, saya dikenalkan dengan kerja di mana kerja ini adalah menyambung kerja Nabi SAW. Jadi yang ini tak ada
kita tanyakan kepada Ustaz. Dari perkenalkan dulu Ustaz, Ustaz daripada mana saya lebih lagi. Saya ingat Ustaz juga daripada Indonesia juga sama dengan saya. Ada boleh Ustaz perkenalkan dulu sedikit. Dulu yang siapa yang belum tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita tidak asing. Saya ini sebab saya mungkin kali yang kelima datang. Kau izin. Allah. Ada istimewa. Di mana kecil saya datang. Mungkin secara mendalam, saya asal daripada Sulawesi Selatan, Indonesia. Bugis. Ada orang Bugis sini? Bapak saya. Masih Profesor Bugis boleh baca tulisan Bugis, boleh selamat dalam bahasa tulis. Nama saya Muhammad Akram bin Abdul Rahman. Pada Indonesia ini belum pernah belajar di Pakistan. Jadi kita terus singgah di Indonesia ini sebab istri tinggal di sini dulu. Buatkan saya pun tinggal di sini. Dah lebih 30 tahun. Dan saya sebenarnya banyak untuk belajar ilmu falak, mengajar ilmu falak. Pernah berada bersama dengan orang Islam sebelum yakin Yakin. Pusat Islam sama mereka dalam bagian falak syar'i, bicara bulan, mengenai falak syar'i itu, dan mengadakan juga kursus-kursus secara ringkas dalam bahasa ilmu falak yang menentukan waktu sholat, arah kiblat. Itulah pelajaran dan pernah mengajar juga di Madrasah Sri Penaling sekejap. Jadi Ustaz Akram. Jadi Alhamdulillah kita seperti yang saya katakan tadi, kita santai-santai dalam perkenalan pertama. Perkenalan pertama ya, untuk sembang kita pada malam ini kepada FBI. Kan FBI sendiri adalah orang yang cukup terkenal dulu dengan banyak pencapaian dunia, ya kan? Jadi semua orang tahu lah, ya kan? Apa turning point itu sebenarnya? Macam mana tiba-tiba apa yang jadi masalah tiba-tiba pum jadi hijrah. Dan boleh dikatakan dan tak ada lagi nak fikir yang kejayaan macam ini, kejayaan macam ini, kejayaan macam ini, kejayaan itu. Nampak? Dan sudah ada perubahan begitu. Ya, jadi tolong diterangkan kepada ya, insyaAllah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Cakap pasal hijrah ni saya takut kan yang biasa. Saya takut sebab apa? Sebab hijrah tu mungkin nampak perubahan, tapi secara ada mendalam nak istiqamah tu senang sebenarnya, banyak ujian. Dan saya pun melalui proses yang sama juga. Saya sambung sikit daripada tadi tu. Bila saya tengok ramai Iwan berhijrah dan ramai ada di berhijrah, Zulhadi Brand, ada Ijam Medicine, siapa lagi? Ramai lah. Yang legend-legend dulu ayah jadi Arsen, ramai. Abang Ali Ekspedisi, ramai lah sebenarnya. Datuk Nash pun, tapi Datuk Nash ni dia macam satu batch dengan saya lah masa ikut jemaah dakwah dan jemaah tabligh. Baik, alhamdulillah. Saya rasa dulu masa saya berada di macam adik pengurusi kita cakap tadi, bila berada di pentas hiburan, mencapai kejayaan sampai 6 kali, anugerah bintang popular. Jadi saya rasa macam itu adalah satu kejayaan. Dan masa itu memang kerana dikatakan daripada segi duit tu tak ada masalah, langsung tak ada masalah. Ya, Ustaz, duit gaji pun tak sentuh, yang sentuh yang duit job sampingan.
Betul tuan-tuan. Tuan kata kan. Jadi itulah masalah. Dan kita je, tapi mungkin kebanyakan orang di luar sana yang mungkin nampak kejayaan tu berdasarkan apa yang kita miliki. Duit, wang ringgit, harta benda. Ya. Tambah-tambah lagi di bidang saya ni ada satu lagi, kemasyhuran. Mana taknya, ya. Bila sampai time untuk ni, undilah kami untuk bintang 10. Sampai sekarang pun ada. Tapi masa tu seronoknya kan, walaupun radio station yang kita kerja ni, memang dia akan suruh kita lah buatkan untuk naikkan rating. Kejar rating ni macam jumlah pendengar. Dia akan suruh. Sebab apa? Commercial radio ni dia perlukan kepada pengiklanan. Iklan masuk, kita pun masuk kan. Dia tak perlu masuk. Jadi kita pun buat benda-benda yang memang menyeronokkan lah. Kalau orang tengok suka, orang akan like, orang akan viralkan masa tu. Tapi kita tak sedar. Saya pun tak sedar sebenarnya saya tengah membuat sesuatu yang punya sampai satu peringkat, saya dah jauh daripada Allah SWT disebabkan kesibukan dunia. Walaupun saya dah memiliki macam-macam saya dapat kan. Rumah bukan setakat satu kan, banyak, 3. Kereta pun sama juga kan. Kereta pun 3 juga. Bini satu alhamdulillah. Yang tetap mari sampai sekarang. Istiqomah lah yang tugas. Maknanya daripada segi harta benda ni semua yang orang nampak, aku nak ada ni semua, memang tak ada masalah masa tu. Saya pun rasa saya dah berjaya. Tapi rupa-rupanya kejayaan bukan terletak di situ. Bila kita tak sedar, kita rasa itu kejayaan. Tapi Allah SWT ni, dia sayang kat kita. Orang-orang mukmin, orang-orang Islam ni, dia tak bagi pergi jauh sangat. Sebab tu dia bagi dekat kita banyak ujian. Ujian ni akan datang dekat kita. Sebab apa? Masa tu Allah kata, okey, cukuplah kan? Dia datang dalam macam-macam bentuk kesusahan. Ya? Duit tak ada. Kadang-kadang kena tipu, orang curi, lepas tu sakit, ya, macam-macam. Tapi masa kita kena tu kita tak tahu, Allah, kenapa guna ni? Kita banyak mengeluh, kita banyak mempersoalkan, Allah, aku ni kenapa ni kan? Kenapa aku yang dipilih? Yang tu lah kita. Sebab, tapi kalau kita renung hikmah dia, Masya Allah, sangat-sangat besar. Saya pun kena tuan-tuan, kena banyak ujian sikit-sikit dulu. Tak ni lagi kan, tak adalah menjadi turning point sangat. Tapi bila Allah SWT bagi satu ujian yang saya tak boleh minta dekat siapa-siapa, iaitu ujian tidur saya tak boleh tidur. Tak boleh tidur ni bukan sehari dua, semalam pun tak. Saya tak boleh tidur tu berbulan-bulan. Pagi, petang, siang, malam cuba tidur, mengantuk, letih tapi tak boleh tidur. Tapi tak tahu daripada mana. Sampai doktor pun tak boleh nak settlekan. Benda ni berlaku dalam kejadian 3-4 tahun lepas. 4 tahun ya. Masa tu pun nak mula PKP dah sebenarnya. Jadi saya tak boleh tidur ni. Saya pergi dekat doktor, saya kata kenapa doktor kan. Tapi doktor check kat semua, jantung apa semua tak ada masalah. Saya terdapat balik. Tenangkan fikiran, mungkin sekarang ni tengah COVID, orang susah hati. Orang susah hati mungkin Faizal pun sama juga. Okey, baliklah, balik tak ada apa. Tapi orang tak tahu apa yang cerita saya masa tu. Semua orang sibuk dengan urusan masing-masing sebab COVID kan. Tak apa nak peduli siapa, diri sendiri kan. Kita semua pun ada terkurung dalam rumah kita masing-masing. Tapi lama-kelamaan kita tak boleh tidur tu sampai kepada berminggu-minggu, bawah ke bulan-bulan, akhirnya badan saya ni daripada 78 berat kg kan, jadi 61-62, kecut, lemah, nak berjalan pun susah. Apa jadi ni? Apa jadi ni? Allahu Akbar, tuan-tuan. Jangan tengok sekarang 85 lebih pula. Begitu, Allah bagi balik lah. Alhamdulillah. Lebih tidur. Lebih tidur. Masa tak tidur kan. Dari berbulan-bulan tuan-tuan, perempuan, saya resah, saya tak tahu, sampaikan nampak memang macam sakit. Nampak macam sakit. Tapi pergi ke doktor tak ada apa. Sampaikan 4-5 kali, bukannya pergi sekali. 4-5 kali sampai doktor nak rujuk kepada pakar psikiatris, pakar mental. Sampai jadi macam tu, sampai saya tak boleh terima.
Kenapa saya jadi macam ni? Bagi dekat ustaz-ustaz semua, mulalah saya cari rawatan alternatif. Ustaz-ustaz kata, okey, sekian. Memang ada lah faktor yang jahat apa semua tu. Kan? Tapi kita disebabkan kelemahan diri kita sendiri, ada dalam suasana yang tidak baik. Tapi dalam masa ujian itu melanda saya, barulah tiba-tiba kan datang rasa bersalah, rasa dosa yang teramat sangat. Masa itulah rasa, dia flashback tiba-tiba dosa yang dulu, dosa yang tak rasa macam dosa. Kita dulu dalam dunia ni, tuan-tuan, puan-puan, kita duduk dalam dunia hiburan ni kan, kita rasa macam satu yang apa yang kita buat semua okey, semua tak ada dosa. Betul, sebab kita ada dalam suasana yang membenarkan semuanya. Tuan-tuan pergilah, yang tuan-tuan tengok dekat drama pun dah cukup dah. Betul tak? Semua okey, tak ada masalah. Kami berlakon saja. Sebab kita membenarkan. Orang dalam tu dia akan membenarkan segala-galanya. Jadi saya, abang ibu aku mungkin satu ketiga dahulu rasa kita tak ada apa, sebab benda dah biasa hari-hari. Tapi bila Allah uji macam tu, tiba-tiba rupa-rupanya kan banyak dosa-dosa. Mulalah merenung muhasabah diri, kenapa jadi macam ni? Sebab tak ada jawapan. Tidak ada siapa pun boleh bagi dekat saya tidur. Kalau pergi dekat kedai nak beli tidur tak boleh. Kan? Pakcik bagi saya tidur 5 jam, tak boleh. Sebab saya tak ada tidur langsung. Sampai jadi macam tu. Jadi masa itulah Allah bagi ruang kepada saya. Mungkin selama ni saya bergerak ke sana ke sini, tiba-tiba aku hanya duduk macam tu dan tak tahu nak buat apa. Ya Allah, apa dah jadi dengan aku? Masa tu hanya aku dengan kau saja. Siapa pun tak boleh settlekan masalah tidur saya. Ya Allah, saya hanya tahu menangis dalam keadaan saya yang sangat lemah. Saya minta kepada Allah jalan keluar daripada masalah ini. Aku tak tahu nak pergi mana. Tuan-tuan tak boleh tidur ni, jangan main-main. Oh, sehari 2 boleh juga kan. Tapi inilah berbulan-bulan saya tak tahu. Kan? Tak tahu masalah apa, tak tahu ni macam mana nak rawat, tak tahu. Tapi masa tu macam Allah tak bagi saya settle dengan makhluk langsung, hanya dengan dia saja. Saya hanya tahu minta. Dan pada masa itu juga ya, saya baca Quran balik ya. Dulu tu baca, tapi baca tu tak rasa. Baca tu macam sekadar berlaku macam tu. Solat pun sama juga kan. Nak usahakan tahajud masa dulu subuh pun terkejut. Macam mana? Allahu Akbar kan. So saya masa tu dalam keadaan paksa. Rupa-rupanya masa tu lah saya rasa, ya Allah, aku dah lama ni. Sepatutnya aku buat benda ni dah lama dah, tapi aku tinggal. Paksa, buka Quran, rupa-rupanya banyak sangat ayat-ayat Al-Quran yang Allah dah ceritakan dan ada pesanan dekat kita. Sekarang ni saya tanggungjawab, saya bersama balik. Tak payah pergi jauh-jauh, saya bukan habis Al-Quran, tapi satu surah yang sebenarnya yang telah pun menyentik hati saya, surah Al-Takatsur ya, yang memang simpelnya selalu kita dengar imam-imam akan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin la tarawunna al-jahim. Thumma tarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma la tas'alunna yawma idzin 'anil na'im. Situ je kalau renung dan masuk dia pun dah cukup, tuan-tuan puan-puan. Betapa kita ni dalam keadaan Al-Takatsur berlumba-lumba untuk mengumpul segala perhiasan yang ada dekat dunia ini, harta, anak bina kita, lepas tu apa, pangkat, darjat, semuanya kita kumpulkan berlumba-lumba untuk apa? Menjadi yang utama. Dah azan ke? Belum ya? Dah masuk? Kena azan dulu. Azan dulu. Baik, alhamdulillah kita sambung sikit insyaAllah. Ni boleh lambat sikit lah, tak masalah seperti agak minggu pukul 11 boleh. Baik,
itulah surah yang antara ini memang sangat-sangat memberi kesan kepada hati saya. Semoga Allah berpesan kepada kita ni, kita akan dilalaikan dengan banyak perhiasan dekat dunia ni, mengumpul-kumpul berlumpur-lumpur untuk sama-sama persaingan. Apa ni banyak, kita ni bila dapat puasa, kita nak lagi puasa, kita dapat rumah, nak lagi rumah, macam-macam. Dan kita terlupa masuk kehidupan kita sebenar di dunia ini untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa dan mengejar cinta Allah SWT. Kita lupa. Saya pun sama juga, Masya Allah. Dan bila sampai ke mana Allah kata yang kita akan sedar, hatta zurtumul maqabir, bila kita masuk kubur baru sedar, Allah, masa itu dah tak ada dah, tak berguna apa-apa dah, tak berguna apa-apa dah. So surah ini, ya Allah subhanahu, pendek tapi membawa mesej yang cukup jelas. Dan Allah Ta'ala bukan suruh kita tinggalkan perhiasan dunia, tidak, tapi dunia ini selalunya akan melalai dan menipu kita. Dan kita kena jaga. Inilah sebenarnya mesej yang saya nak bawa kepada semua. Walaupun tuan-tuan rasa macam tuan-tuan rumah kecil ke apa ke semua, ini bukan lambang yang tuan-tuan ni teruk, tak. Walaupun orang lain ada rumah besar, bukanlah bermakna itu adalah satu kejayaan. Tapi kalau orang yang ada harta ni, dia gunakan harta ni untuk kejar Allah SWT, itu tak ada masalah. Ya? Orang yang tak ada apa-apa tapi dia ingat kepada Allah SWT, itu pun baik. So tak ada masalah sebenarnya. Yang penting kita berusaha untuk mencari redha Allah SWT. Dan saya pada masa itu saya minta jalan keluar. Jalan keluar tu saya tak tahu, sebab saya rasa macam yang ada dekat depan saya jalan mati semua. Makhluk tak boleh, manusia tak boleh bagi saya jalan langsung. Itulah malam-malam saya tak boleh nak tidur, saya doa saja kepada Allah Ta'ala. Saya mengaji, saya berusaha untuk solat, memperbaiki solat saya dan sebagainya. Allah SWT ni memang maha pengasih, maha penyayang. Bila kita tidak letak pergantungan kita kepada makhluk langsung, masa itulah dia akan jawab doa kita, tuan-tuan. Memang tak ada siapa dah saya boleh minta, ya. Allah nak tengok kita ni ikhlas ke tak minta dekat dia. Masa tu baru dia dengar. Dan tuan-tuan, tak ada siapa yang tahu melainkan sahabat-sahabat rapat saya. Ada seorang tu dia bagi tahu ada jemaah tabligh tengah keluar. Ini permulaan, ya. Masa tu dia, masa PKP dekat Bukit Jelutong, bergerak juga. Hebat ni jemaah ni. Dalam masa PKP pun Allah bagi juga bergerak. Ini pertolongan Allah SWT. Daripada Bukit Jelutong sampai ke tempat yang saya ada masa tu, kan? Maka saya dipertemukan dengan Ustaz Khandai, ya. Masa tu memang saya dah kenal Ustaz ni lama dah, tapi masa tu Allah temukan balik. Saya cerita dekat dia dalam keadaan saya sangat lemah, saya tak tahu ke mana yang keluar. Ustaz pun dengar dia. Apa lagi lepas tu Ustaz beritahu, sama juga nasihat dia macam ustaz-ustaz yang lain. Ini tandanya Allah sayang kepada abang. Allah nak cuci dosa, Allah nak angkat darjat abang. Masa tu saya dengar, tak faham langsung, tuan-tuan. Tang mana Allah sayang sampai saya jadi macam ni, tang mana Allah nak angkat darjatnya, tuan-tuan, sampai jadi macam ni. Kita ingat kalau kita dapat apa yang kita nak di dunia, itu tandanya Allah sayang kepada kita. Tidak, ya. Tapi bila Allah bagi ujian tanda Allah sayang itu betul, cuma masa tu saya sendiri pun tak faham. Tapi saya tak ada pilihan. Walaupun dulu sebelumnya bersama dengan jemaah dakwah, jemaah tabligh, mungkin saya pun juga antara orang yang nampak diwan datang, saya pun lagi ikut lain. Sama juga, kan? Sama juga macam tu. Tapi bila Allah letak, ya, bila letak engkau tak ada pilihan lain, kan? Saat saya minta jalan keluar dekat Allah, hari-hari setiap masa, sekali dengan jemaah yang telah keluar, mungkin inilah jalan keluarnya. Betul-betul keluar 3 hari, betul-betul duduk dalam suasana. Dan ketika itulah baru saya dapat sebenarnya maksud kehidupan dan kenapa Allah uji saya. 3 hari itu yang membawa makna yang cukup besar, yang jadi satu turning point kepada diri saya. Dan selepas itu saya balik ke rumah,
isteri saya nampak perubahan. Saya boleh bercakap tentang apa yang saya dapat 3 hari itu. Sebelum tu saya tak tahu nak cakap apa. Saya hanya tahu minta maaf, menangis, minta maaf, menangis. Itu je yang saya boleh buat. Sekali bila isteri nampak perubahan saya 3 hari itu, dia kata, macam ni awak keluar lagi. Saya kata, awak tak suka dengan saya? Tak ada. Dia kata, saya nampak perubahan. Lepas tu bila saya nampak macam tu, okey, saya azam untuk keluar last sekali. Akhirnya 40 hari bersama dengan jemaah. Ketika itu saya tidak berbuat apa-apa dan saya dapat satu perasaan yang lain, satu ketenangan, dan saya baru nak faham sikit-sikit maksud kehidupan di dunia yang sementara ini. Sampai sekarang alhamdulillah saya mendapat istiqamah sebulan 3 hari, baru ni pun keluar juga. Itu ada sambungan dengan Iman ni kalau ada masa, insya-Allah. Ya. Ada. Insya-Allah. Okey, ini FBI daripada dulu tak buat apa-apa, dan akhirnya Allah pilih untuk buat kerja dakwah. Alhamdulillah. Doakan dia semoga terus beristiqamah. Amin. Amin. InsyaAllah. Okey, baik. Seterusnya, tajuk kita malam ini sebenarnya bukan setakat hijrah saja, ya kan? Tapi ada dia punya jalan itu. Hijrah dan dakwah. Tajuknya hijrah dan dakwah. Jadi Ustaz Akram ni orang yang sudah pergi dah mana-mana dunia, pergi luar negeri, pergi dakwah. Jadi tolong diterangkan, dikupaskan apa sebenarnya kena-mengena kaitan hijrah dan dakwah ni. Hijrah dan dakwah ni. Apa kena-mengena orang yang hijrah dan dakwah ni dengan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa juga kena-mengena dakwah ni juga. Adakah dakwah ni hanya untuk laki-laki saja ke? Bagaimana untuk perempuan dia? Tolong Ustaz, tolong terangkan supaya hari ini insya-Allah tak ada orang lagi yang tersilap, maksudnya confused. Hari ini Tuan Guru kita akan terangkan, insya-Allah. Silakan Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita syukur pada Allah Ta'ala sebab ada hijrah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah meletakkan kiraan tahun kita ke hijrah. Sebab beliau menganggap ini satu perkara yang sangat penting. Orang-orang dulu dia akan tetapkan bilangan tahunnya berdasarkan perkara yang besar. Mungkin kelahiran satu tokoh, macam orang Kristian diletakkan hari kelahiran, tahun itu dikira sebagai kelahiran Isa Al-Masih. Tahun kelahiran. Sekarang 2003 dah 2023. Dianggap kelahiran Maulid itu adalah satu perkara yang besar. Maulud dilahirkan. Ada yang meletakkan kira tahun itu dengan peristiwa yang besar, bagaimana orang Arab dulu tahun gajah. Peristiwa tentera Abraha serang Kaabah, tapi sampai Kaabah dia telah dihancurkan. Itu perkara besar, maka diletakkan dengan tahun gajah. Jadi sampailah zaman Sayyidina Umar menjadi Amirul Mukminin. Ketika itu umat Islam dulu lagi meletakkan bilangan tahun itu sebagai hijrah. Tahun hijrahnya Nabi dari Mekah. Mengapa tidak diletakkan tahun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Antara hijrah dengan Nabi, kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sekitar 50 tahun. Kalau tahun kelahiran Nabi pada sekarang 1445 jadi 1495. Kalau itu kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tapi ada hijrah ditetapkan oleh Sayyidina Umar, dianggap itu satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan umat ini. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hajiru wa tamassak, hajiru wa tamassaku bil Islam, fa innal hijrah la tanqati' ma dama jihad." Berhijrahlah kamu, ya jangan berhijrahlah kamu, hai manusia, berhijrah kamu untuk berpegang teguh dengan agama kamu. Hajiru wa tamassaku bil Islam, berpegang teguh kepada Islam ini kena ada hijrah. Sesungguhnya hijrah ini takkan pernah berhenti selagi ada usaha untuk meningkatkan nilai-nilai yang baik, jihad. Jadi hijrah ini tak boleh hilang daripada kehidupan umat ini. Untuk itu Sayyidina Umar memandang satu perkara yang sangat penting. Maka ketika tahun 16 selepas hijrahnya Nabi Sallam, Sayyidina Umar telah ditetapkan bilangan tahun Islam ini adalah hijrah. Dia bermula daripada 1 Muharram tahun 16 hijrah. Jadi selepas 16 tahun hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi supaya kita ambil hikmah dari setiap hijrah. Hajiru wa tamassaku bil Islam. Hendaklah kamu senantiasa berhijrah, itu berpegang teguh kepada Islam. Tidak ada jalan kira hijrah. Jadi ditanya apa kata hijrah? Hijrah perkara yang baik, perkara yang buruk pada yang baik. Jadi daripada suasana yang buruk suasana yang baik. Dan setiap hijrah ini kita ada azam, setiap peningkatan. Kalau kita tak meningkat, kita dalam keadaan merugi. Tak. Apabila kita lebih baik, kita ini senantiasa sama je, itu adalah satu kelebihan. Tapi senantiasa kita hendaklah lebih maju lagi di segi amal. Adakah dengan semangat hijrah tadi dan tahun ini, apa peningkatan dalam segi amalan yang perlu saya usaha pada diri saya? Yang terada kemudian zaman Nabi SAW selepas hijrah ini, perkara yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam adalah solat berjamaah. Di Mekah dulu, mereka berhimpun di Darul Arqam. Perintah solat tahun ke-10 dah ada tu. Mereka berhimpun Darul Arqam. Ada waktu solat masa itu belum lagi 5 waktu. Ada waktu solat. Masa itu sudah 5 waktu, masa selepas hijrah, selepas Islam ini ada 5 waktu. Tapi tak ada solat berjamaah. Tak ada solat. Solat kita, cara Yahudi, cara Nasrani dulu, mereka berhimpun satu tempat pada waktu solat, tetapi mereka tak berjamaah. Macam itulah solat kita. Jadi selepas hijrah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan itu buat masjid. Sebelum itu kemudian umat Islam tak tahu apa itu masjid. Masjidil Haram yang ada di seluruh masjid itu bukan masjid, dipanggil Baitul Atiq, Baitullah Syarif, bukan Masjidil Haram itu. Kalau ayat telah turun, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala telah memperjalankan waktu malam seorang hamba daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Mana Masjidil Haram? Sahabat pun tak tahu. Khabar ada tapi tak tahu ada di masjid. Lagilah Masjidil Aqsa, perintah yang dibawa oleh Nabi SAW, dia pergi ke tempat Nabi Sulaiman, Haikal Sulaiman masa itu di Palestin. Nama tempat itu dipanggil Jidarul Mawti.
dinding ratapan, tempat orang yang Yahudi datang merata di sana mohon ampun atas dosa-dosa. Kalau tak boleh pergi, dia akan hantar surat dan diselit di celah-celah dinding itu. Belum nama masjid, bukan masjid. Dia adalah Jidarul Baqi, Crying Wall. Masjid Haram pun bukan masjid itu. Bila ke masjid itu terwujud dalam segi istilah ketika Nabi SAW hijrah berhenti satu tempat, buat satu binaan yang panggil Masjid Quba. Dia sampai Madinah, tak buat kerja apa tu Nabi SAW, bukan cari tempat rumah, tempat tinggal. Tapi dia telah buat satu binaan di sana. Barulah selepas Nabi SAW bukan sahabatnya dan bermusyawarah macam mana nak memakmurkan masjid ini, dan Nabi SAW telah wujudkan solat berjemaah kali pertama. Barulah Nabi SAW inilah Madinah selesai adanya orang solat berjemaah. Jadi itu yang dia perkara yang sangat penting dari perhijrahan Nabi SAW adalah masjid dan solat berjemaah. Itu dengan hijrah kita buat satu keazaman. Saya tak akan biarkan solat fardu berlalu tanpa solat berjemaah. Kalau saya berlaku untuk wanita dibagikan tak iya, keuzuran untuk mereka. Untuk lelaki ini lagi. Jadi dia cara solat berjemaah ini hanya bagi umat Nabi Muhammad SAW. Tak ada umat yang terdahulu, tak ada. Yahudi, Nasrani, mereka solat juga. Ada tempat solat, tapi tak ada. Dan khabar ini diberitakan oleh Allah kepada Musa AS. Yasufunahum fi solat kasuhumin fil qital. Mereka bersof-sof dalam solat mereka sebagaimana mereka bersof-sof dalam peperangan. Mereka dulu orang dulu bila berperang, mereka bersof-sof. Mereka tak boleh bayangkan mereka solat bersof-sof, bayangkan bagaimana dalam peperangan. Jadi Nabi SAW atur solat sof itu tadi mula-mula sekali. Yang ke belakang ditarik, yang ke depan ditolak, yang ke sehingga terjadi. Menurut baru Nabi SAW kita inna tasbiyati subuh min iqamati sholat. Jurus rapatnya sholat tadi baru dipanggil menegakkan sholat. Sebagian daripada menegakkan sholat. Kita diperintah akhirnya sholat, tegakkan sholat, bukan disuruh sholat. Kita disuruh menegakkan sholat. Kita dipanggil ke masjid. Logan azan itu bukan kita sallu fi rihalikum, sebab pernah ada azan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hayya salat. Ketika itu hujan masuk dalam Masjid Nabawi dan jadi lumpuh tanah-tanah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu perintah muadzin untuk melafazkan bukan hayya ala salat, mari datang solat. Tapi sallu fi rihalikum, mana kamu berada tempat payahnya kamu solat. Tapi sekali itu je lah. Yang lain semua hayya ala salat, mari solat, bukan suruh solat enggak. Mari datang untuk solat, tunaikan solat. Kita solat kamu tak. Untuk itu mazhab Maliki mereka azan, muazzin dan juga azan sebelum masuknya waktu solat. Macam kita ini solat zuhur, pokoknya pukul 1.20. Mereka pukul 1 atau sebelum pukul 1 dah azan. Maghrib 7.20. Mereka 7 dah azan. Jadi kita buka puasa jangan dengar azan. Dengar azan batal solat dia, batal puasa kita. Sebab maksud dia tu, dia hayya ala solat, mari solat. Sini baru masuk waktu untuk masalah Nabi, masuk saja mereka terus pada qamatis salat. Dia qamat mereka.
mazhab dia lah. Kalau kita Syafi'i, masa waktu solat baru kita berazan. Untuk itu qabliyah zuhur dia sebelum waktu zuhur. Qabliyah subuh dia adalah sebelum waktu subuh. Itu jadi masalah kita. Kita bersama di tempat kawasan-kawasan seperti ini, kita ada kira sikit lah sebab dan yang penting tuan yang bahawa hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, satu perkara yang sangat penting adalah masjid. Istilah masjid itu, apa dia masjid? Yang lain tak ada kata masjid. Dulu orang-orang dulu panggil ma'bad, kanisa, tempat ibadah mereka. Kita masjid. Apa dia masjid? Tempat sujud. Tempat sujud, masjid. Maksudnya tempat sujud. Mana saya kepada sajadah, sujud. Dan sujud ini adalah Nabi SAW beritahu, inna akramal 'abd min rabbih wa huwa sajidun fa'akhir du'a. Hampir-hampir seorang hamba kepada Tuhannya itu ketika dia sujud, maka banyakkanlah doa. Jadi masjid adalah tempat sujud, tempat yang paling hampir seorang hamba dengan Tuhannya. Masjid. Untuk itu sahabat radhiyallahu anhu bila ada susah, mereka bersegera datang ke masjid, mendekati Allah Taala, mendatangi rahmat Allah, datang ke masjid. Ini kita menghidupkan kembali dengan semangat yang kita niati kita, supaya senantiasa lazimkan hidup kita dengan masjid, dekatkan diri kita dengan Allah. Kita ajak, dia panggil tadi dakwah. Dakwah apa dia? Ajak orang kepada Allah. Jadi secara jasad kita mau ajak orang ke masjid. Ajak orang ke masjid itu secara, dan ajak hati dia kepada Allah Ta'ala. Bukan setakat kita ajak dia, kita datang cakap mengajak, memperingati mereka, mengingatkan mengenai Allah, mengenai agama Allah. Dia bukan itu, tak cukup dengan itu. Kita bawa jasad dia ke rumah Allah. Kita pergi membawa dia kepada Allah, mengajak dia kepada Allah. Khususnya di akhir zaman ini juga, zaman kita sekarang, Islam kita tidak sama lagi suasana Islam zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bila hayya 'alas shalah, semua 100% lelaki akan balik datang ke masjid. 100% lelaki akan datang ke masjid. Yang berniaga tinggalkan perniagaan, yang bertani tinggalkan perniagaan, beternak semua tinggal, semua kerja ditinggal, bersegera datang ke masjid. Ini suasana di zaman sahabat. Tapi zaman kita sekarang lain. Ayalah solat, berapa ramai yang datang ke masjid, berapa ramai yang sibuk dengan mengumpulkan harta yang dibaca tadi al-haram mutakasir. Mengapa demikian? Sebab umat sekarang tidak memahami bahawa kejayaan dalam menunaikan perintah Allah, ayalah salat, ayalah falah. Sebahagian kita orang Islam ini faham bahawa kejayaan dalam memutakatur itu tadi, membanyak-banyakkan harta. Kita menyangka dengan banyaknya harta ini tadi kita jadi kaya. Tak ada langsung hubungan kaya dengan banyaknya harta, tak ada langsung. Kita yang menyangka seperti itu. Kekayaan ada dengan meluangkan masa menghambakan diri pada Allah. Itu kekayaan. Dalam hadis kursi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ibnu Adam tafarraqa li'ibadati malatu sadraka ghinan wa asuddu faqraka wa illa taf'al malatu yadaka syughlan wa lam asuddu faqraka. Anak cucu Adam, luangkan masa untuk ibadah padaku, aku akan penuhi hati kamu dengan kekayaan. Bila tidak, dan aku akan halang kefakiran. Fakir apa dia? Senantiasa berada. Kalau tak
Apakah jadi? Aku akan penuh tangan kamu dengan kesukaan. Orang Melayu kata apa? Kerja tak cukup tangan, tapi tak cukup-cukup. Walau asal dua aku tak hilangkan. Jadi kekayaan yang Allah letak dengan kita luangkan masa untuk hambakan diri kepada Allah. Jadi sebab itu apa yang kita buat? Lihat bagaimana sahabat radhiyallahu anhu. Pada malam hari ketika Allah Ta'ala menghampiri hambanya, masa bila? Tengah malam, masa tahajud, turun ke langit yang paling rendah sama dunia. Sahabat datang menghampiri Allah, datang ke masjid tempat yang paling hampir dengan Allah. Jadi Allah menghampiri kita, sahabat-sahabat menghampiri. Masa itulah dia menghambakan diri kepada Allah Ta'ala. Dia telah kumpul kekayaan. Sebenarnya telah kumpulkan kekayaan. Esok hari tinggal kutip aja, datang dia begitu. Jadi tak ada susah. Kutip aja kekayaan. Kita ni tak kumpul kekayaan, esok kita pernah jadi kutip. Yang kita kutip bukan kekayaan tu kan, ampas. Tentunya kita orang Islam beruntung. Kita dipandu oleh agama kita. Untuk senangkan hidup kita adalah dengan menghambakan diri kepada Allah. Luangkan khas itu. Sebab memang kita tak dengan kelaparan. Luangkan masa tengah malam tu masa kita merehat. Masa itu kita bangkit, datanglah masjid. Makmurkan masjid itu di malam hari. Sebab Masjid Nabawi itu bukan setakat di siang hari waktu, tapi 24 jam siang dan malam. Dan masjid kita ini adalah qalbul qaryah, hati kepada kampung. Hati ini lazim hati. Kita kena senantiasa berbeza. Harus sehat. Jadi zaman sahabat ada 100% orang Islam meluangkan masa di masjid. Jadi semua orang ketika itu dipanggil orang soleh, solehun. Orang Islam semua orang soleh. Maksudnya betul amalannya. Soleh ini betul. Tak ada yang toleh. Tolehun tak ada. Toleh itu buruk amalannya, kembali kita soleh. Jadi untuk ini ternyata Nabi SAW ada bersabda satu hadis, "Mathalul qa'imi fi hududillah wal waqi'i fiha kamathali qaum istahamu 'ala safina fasara ba'duhum 'alaha wa ba'duhum asfalaha. Fakana alladhi fi asfaliha idza istaqaw min al-ma' marru 'ala ma faqahu." Permisalan orang yang taat di kalangan umat ini dengan orang yang tidak taat, orang Islam. Sebagaimana orang cabut undi naik atas kapal. Kapalnya kapal Islam. Yang naik kapal ini adalah orang Islam. Yang bukan Islam tak masuk dalam cerita luar kapal. Nabi cerita tentang orang dalam kapal, orang Islam. Tapi ada yang duduk bagian atas. Siapa dia? Ibaratnya orang yang taat. Ada lagi duduk bahagian bawah, tapi dalam kapal juga. Ini panggil orang yang tidak taat, ini panggil toleh. Bukannya kafir, bukan dia musyrikin, bukan dia munafikin. Dipanggil tolehun, buruk amalannya. Yang atas itu soleh, taat kepada Allah Ta'ala, baik amalannya. Nabi umpamakan. Kemudian Nabi SAW, orang bawah ini bila dia perlu air terpaksa oleh orang atas. Ini orang Islam namanya, yang toleh yang tadi, yang tidak taat perintah Allah Ta'ala. Maka sempit dia punya kehidupan. Sebab air yang Nabi umpamakan itu dalam Quran Allah Ta'ala berfirman, "Wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy." Dengan air itu segala sesuatu hidup. Maknanya penghidupan jadi sempit. Orang yang duduk bawah, bagian bawah terpaksa oleh orang atas. Jadi rezeki yang ada pada mereka sebenarnya saluran apa mereka itu diberi sebab adanya amalan orang Islam yang soleh itu tadi, orang atas. Benar kisah dalam Sunan dua orang datang ke Madinah. Karena ada ahli Nabi SAW akhwan, ahadum ya'tarifu wal akhar yazimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
wa yata'allamu minhu. Fasyakal muhtarifu akhahu ila Rasulillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'annaka bihi turzaq. Dua orang datang ke Madinah. Seorang sibuk bersama Nabi, seorang sibuk mencari nafkah, cari makan. Satu kali si pencari makan ini tadi datang mengaduh kepada Nabi, ya Rasulullah, dia senang hati duduk dalam masjid bersama dengan Nabi SAW. Akulah yang tunggu untuk menyara kehidupan dia. Dia senang duduk. Apa Nabi SAW jawab? La'allaka bihi turzaq. Kamu diberi rezeki sebab dia dalam masjid. Ini pemberi rezeki Allah. Jadi sebenarnya dunia saluran rezeki air rezeki itu kalau maunya air bukanlah ada kepala pipe itu tadi ada air, bukan. Itu saluran aja. Air yang sebenarnya dalam satu khazanah. Dan khazanah itu dalam mengeluarkan masa besar dari Allah. Itulah Nabi kata, idza taqaw minal ma'maru alamun. Bila keluar terpaksa naik orang ke atas. Maka mereka berkata, orang Islam dalam kapal itu berkata, la faratna fi nasibin haqqan la nu'tima faqana. Seandainya kita terus bagian kita ni, boleh dapat air yang banyak tanpa menyusahkan orang atas. Ini ibaratnya orang Islam yang cuba menyelesaikan masalah-masalah ini, kesempitan kehidupannya dengan cara melanggar syariat Allah. Riba, rasuah, ditepuk semua. Ini pakai melubang kapal, buat maksiat. Dia apa jadi? Dia akan menarik azab dari Allah. Ini akan berlaku. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa in taraku ma aradu halaku jami'an." Apabila orang soleh yang duduk atas ni tadi, orang masjid yang datang ke masjid ini, biarkan mereka ini, tak peduli mereka ini. Maka apa? Bila azab datang, semua akan kena. Halaku jami'an, mereka semua karam dan kapal kepada luar. Jadi tak ada keselamatan orang soleh bila di sekitar dia ada orang soleh. Tak ada keselamatan. Zaman sahabat dulu semua soleh, tak ada soleh. Nabi ditanya, ya Rasulullah, afanah liqafina solehun? Adakah kita akan binasa hal yang tak kita orang soleh? Na'am idza kathara khabas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benar, kita akan binasa bila ramai orang yang tumbuh lubang tadi. Ramai orang soleh. Siapa untuk selamatnya? Apa cara? Nabi tunjuk. Fa in akhadhu ala aydihim najaw wa najaw jami'an. Apabila orang soleh ini turun ke bawah, ambil tangan-tangan mereka, ajak dia pergi masjid. Orang Islam, jumpa orang Islam, ajak pergi masjid. Maka perbuatan orang itu tadi jadi asbab keselamatan dirinya dan satu kampung akan selamat. Jadi penting sekali tunjukkan gerakan orang soleh keluar ke masjid, ambil orang-orang mereka, ajak mereka ke masjid, ke surau. Ya, orang yang buat seperti itu dipanggil muslihun. Jadi tiga golongan di sana: soleh dan muslih. Dengan muslih ini, adanya muslih, kita akan selamat. Allah Ta'ala berfirman Quran, "Wa ma kana rabbuka liyahlikal qura bidzulmin wa ahliha muslihun." Allah sama sekali tidak akan binasakan satu qarya dengan zalimnya, sedangkan dalam qarya itu ada orang muslihun, bukan soleh. Untuk itu tuan yang mulia, zaman sahabat tidak ada muslihun. Yang ada soleh sebab tak ada soleh. Tapi dicontohkan juga oleh seorang sahabat sebagai muslim. Siapa dia? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Satu ketika selepas solat subuh, tengok satu orang dari sahabat tak hadir ke masjid, namanya Sulaiman bin Abi Haqqah. Apa dia buat? Selepas salam, tak panjang diri, lagi tak panjang diri, kerana tak ada diri, terus pergi ke rumah. Ajak dia. Satu itu juga contoh
Tapi kita kemana keadaan kita sekarang? Kita wujudkan ahli masjid kita ni tuan, kena wujudkan masyarakat hari-hari bergilir-gilir setiap waktu. Ramai orang tak datang solat supaya kita pergi ziarah. Ajak pujuk rayu datang masjid, datangkan dia ke masjid Allah. Tapi kerja kita pergi datang pujuk dia, pegang tangan-tangan dia. Bukan pasal iklan itu sila datang ke masjid, itu kan akhadu ala aidihim, ambil tangan-tangan mereka. Orangnya itu kita buat. Bukan kita ambil alatnya itu, buat capai itu alat tidak. Nabi kata ambil tangan-tangan mereka, datangnya ziarah. Ini kita kehendaki itu setiap masjid seperti itu. Inilah beza kita antara kita dengan sahabat. Zaman sahabat, mereka semua dulu bagian atas kapal. Jadi dakwah mereka, kita sebut tadi dakwah kan? Dakwah mereka adalah ajak orang luar kapal naik kapal. Kita aslim taslam. Kalau naik kapal Islam kamu selamat. Sebab tak ada orang-orang. Kalau kita buat macam itu juga. Masuklah Islam, kamu akan selamat. Orang luar kapal kita tengok boleh selamat kan? Naik kapal kamu, sana bocor, sini bocor. Dia tak nampak keselamatan dalam kapal kita sekarang ni. Dia tak sedia untuk masuk Islam. Naik kapal kita tak sedia. Sebab kita sendiri telah membocorkan kapal-kapal. Jadi dakwah kita akhir zaman adalah dakwah dalam kapal, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba wa humul ladina yuslihuna ma afsada an-nas min ba'di min sunnati. Rasulullah bersabda, dimulakan Islam ini dalam keadaan pelik. Siapa dia? Sahabat. Kenapa pelik? Dia mengajak manusia kepada agama baru. Pelik. Dan dia akan menjadi pelik sebagaimana dulu. Bertuah bagi mereka yang pelik. Siapa yang pelik? Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan datang siapa? Wa humul ladina yuslihuna. Mereka adalah orang-orang muslih. Jelaskan yuslih itu dah kata kerjanya. Muslih ini adalah isim fa'il dia. Pembuat yang melakukan kerja itu panggil muslih. Kerja dia yuslih. Nabi kata alladzina yuslihuna ma afsadan nas. Orang yang berusaha mengislahkan keadaan ini. Muslim, menjadi muslim, mengajak mereka-mereka yang toleh tadi jadi soleh, mengislahkan dari sunnahku, dari sesudahku, dari sesudahku, dari sunnahku. Jadi ini bukan berlaku zaman Nabi. Nabi kata sesudahku, bukan berlaku zaman Nabi. Dari sunnahku, apa di sunnah? Cara Islam yang sebenar yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab semua kita mengaku Islam, tapi Islam yang sebenarnya adalah sunnah. Yang ditunjuk oleh Nabi itu bagi Islam. Ini kita membawa umat ini, umat Islam kepada sunnah. Orang bukan Islam, kita tak ada dia kepada sunnah, ada dia kepada Islam. Tapi orang Islam ajak kepada sunnah. Inilah murabah akhir zaman. Ini tiga golongan. Di mana kita berada sekarang? Kita alhamdulillah dalam masjid kita sudah confirm soleh. Tapi tak selamat dengan kesalahan kita. Kalau di sekitar kita ada orang toleh, berapa ramai orang tak salat, berapa ramai orang yang dengar azan ayalah salat. Kita fardu kifayah. Padahal siapa yang patut datang mengkifayahkan solat berjamaah ini? Siapa dia? Nabi SAW. Tidak ada solat bagi orang mendengar azan melainkan di masjid. Tidak ada solat bagi orang berjiran di masjid melainkan di masjid. Jadi dengar azan, kan tak ada orang jiran masjid datang. Kemudian yang kedua siapa? Orang yang mendengar azan. Saya ingat semua sekarang dengar azan kan? Mendengarkan penekanan ini, maka Abdullah bin Maktum dia seorang buta. Maka dia datang jumpa Nabi SAW. Ya Rasulullah, mata aku ni buta, sedangkan orang yang berserta denganku ni tidak muafakat denganku, tak sedia bawa aku senantiasa ke masjid. Dan di antara rumahku
dengan masjid ini ada pokok-pokok tamar. Pokok tamar daunnya berduri tu. Orang buta dan telaga memang derita. Adakah rukhsah untukku? Kita adakah kelonggaran untuk aku? Nabi SAW tanya Ibnu Atur, atas mak menida, adakah kamu mendengarkan penyeru wahai muadzin? Benar, saya dengar, kata Ibnu Atur. Maka Nabi SAW kata, fala ajidu rukhsah, aku tak menjumpai kelonggaran untuk kamu. Kena datang ke masjid juga. Jadi itu mulai zaman Nabi SAW, buta ini bukan satu keuzuran. Buta bukan satu keuzuran. Kena datang juga. Kita Masya Allah sihat walafiat, kaki ada, tangan Masya Allah, mata pun terang jelas. Inilah yang patutnya mengkifayahkan fardu kifayah itu tadi, mencukupkan. Jadi semua kita punya. Inilah yang kita nak. Kita luangkan masa ke masjid, tempat Allah ibadat adalah apa janji Allah Ta'ala. Aku akan hilangkan kekhawatiran. Aku akan penuhi hati kamu dengan kekayaan. Di malam nasi kita sangka dalam muntakatur itulah kekayaan. Ini silap faham kita. Jadi semoga majlis kita ini menggesa kita dengan senantiasa ada peningkatan. Kita buat azam untuk tahun ini, tak ada satu solat fardu pun akan berlalu mereka saya berjemaah, khususnya lelaki. Dan datanglah dia, bukan setakat 5 waktu kita datang, tapi datanglah waktu ketika Allah Ta'ala menghampiri hamba-Nya. Datanglah ke masjid di tengah malam. Datanglah ke masjid, mahukan masjid. Jangan masjid menjadi macam senyap saja 5 waktu hidup, tak ada. Kita mau 24 jam masjid hidup dengan amal. Qalbul karya. Kita apabila qalbul karya kita baik, satu kampung kita akan jadi baik. Sekarang fitnah yang berlaku dalam masjid, dalam karya kita sebab apa? Masjid kita tidak bekerja, rahmat tak turun senantiasa. Sedangkan perjalanan malaikat rahmat ni mula sekali dia tawaf di Baitul Ma'mur, kemudian dia turun tawaf di Baitullah. Dari Baitullah ini dia akan menyebar ke tempat-tempat yang berhadapan dengan Masjidil Haram yang hidup amal. Itu perjalanan malaikat rahmat tadi dia akan pergi. Kemudian dari masjid inilah yang hidup amal yang tadi datang dan tinggal, dia akan datang ke rumah-rumah yang hidup kaitan amal dengan masjid, kaitan dengan masjid. Ada amal seperti pada masjid. Itu perjalanan rahmat. Jadi apabila kita masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmat. Kita minta rahmat itu. Jadi inilah kita mau balik ke rumah kita. Itu amalan yang kita mau hidupkan di rumah-rumah kita sebagaimana alam masjid. Untuk wanita-wanita diharapkan untuk sediakan dalam rumah dia satu musola. Satu musola bukan mesti satu bangunan. Di zaman Nabi dulu apabila dia buat rumah, dia akan minta Nabi SAW datang untuk solat di satu bagian. Nabi pilih akan bagian-bagian itu. Bila bagian itu dipilihkan satu wujud atau satu sudut mana, itulah bagian musola, tempat solat. Tidak semestinya ada batasan-batasan dan sebagainya. Tapi situlah kita tetapkan diri kita untuk solat. Dia apa-apa ada datang ke sini untuk komunitas. Dan satu lagi pertanyaan dan perempuan yang mulia Allah SWT, satu amalan. Amalan. Bahawa perkara semua ini kita akan dapat bila kita ada iman. Iman, hijrah, jihad. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah wal ladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minun haqqan. Mukmin yang sebenar siapa dia? Orang yang beriman kemudian dia berhijrah dan berjihad susah payah. Dan agama ini tak ada kita sederhana, kita ada usaha kan, susah payah. Dan orang-orang yang awal membantu orang-orang untuk keluar jalan Allah, berjihad, dibantu. Wa nasar dan membantu agama Allah Ta'ala. Mereka inilah golongan orang yang mukmin yang sebenar-benarnya. Jadi
Perkara yang asas adalah iman. Macam mana dapat iman? Ini yang penting. Yang penting kita usaha kasih iman. Satu, iman datang dengan apa? Selalu melazimkan lisan kita ini bercakap tentang urusan Allah. Sebab iman itu dia, iman maksudnya percaya kepada yang tak nampak. Kalau yang nampak itu bukan iman. Allah tak nampak, kita cakap hari-hari Allah bagi makan saya, Allah bagi rezeki saya. Bila kita makan kenyang, Allah bagi kenyang saya. Tak nampak Allah yang bagi kenyang, Allah tak nampak Allah bagi rezeki. Dan kita cakap Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Itu adalah asal iman. Kita cakap kepada Allah. Yang kedua, iman kepada janji-janji Allah. Bila saya buat ini akan dapat. Syurga, neraka ini adalah semua janji Allah. Tak nampak semua itu, tapi kita jadi amal oleh Nabi SAW dan percaya, maka itu dipanggil iman. Iman yang pertama, iman kepada Allah melalui cakap. Nabi SAW perintah kepada Nabi-Nya, tu fa'anzir wa rabbaka fakabbir, besar-besarkan Allah melalui cakap. Kita kena cakap lagi. Yang kedua, mendengarkan janji-janji Allah. Sekarang kita masalah di masjid-masjid, ada kitab-kitab yang cerita tentang janji-janji Allah di Fadail Amal dalam muntakhab hadis. Hadis-hadis pilihan tadi itu dalam bentuk kitab. Zaman Nabi tak ada kitab-kitab ini. Sebab hadis-hadis Nabi SAW dulu, Nabi melarang jangan tulis. Jangan tulis. Mengapa Nabi larang tulis? Nabi khawatir sahabat tak dapat membezakan yang mana wahyu Allah, yang mana sabda Nabi SAW. Yang disuruh tulis masa itu wahyu. Dan itu pun ada juru tulis tertentu. Bukan semua orang boleh tulis. Yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Maka yang ditulis itu dipanggil Alkitab, tulisan. Dipanggil juga Al-Quran, bacaan. Sebab ada tulisan boleh dibaca, Al-Quran. Tapi saat Nabi SAW ini dipanggil diriwayatkan. Nabi jangan tu, larang sahabat. Nabi SAW pesan sahabat, tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman sami'a minkum. Kamu dengar betul-betul, sebab kamu akan didengar, dan orang dengar pula dari kamu akan didengar pula. Macam itulah dulu sabda Nabi hadis-hadis sallallahu alaihi wasallam disampaikan. Tetapi zaman kita ini telah pun jelas mana Quran dan mana hadis Nabi. Jadi tidak mengapa hadis itu ditulis. Lagi pula hadis dalam bentuk kitab yang berkaitan dengan janji Allah pada iman yang tadi pernah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka taklim kitab itu adalah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun zaman Nabi tak ada, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Ada satu peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya majma' sahabat, ayyu khalqi a'jabu ilaikum imanan. Hai sahabatku, bagi kamu sekalian, manakah makhluk yang paling hebat iman? Maka sahabat kata, tentulah para malaikat. Malaikat. Terus jawab, malaikat lah makhluk yang paling hebat. Nabi "Fama lahum la yu'minuna hum 'inda rabbihim." Mengapa tidak para malaikat ini hebat iman? Mereka berada di sisi Tuhan, tentulah mereka hebat. Maksudnya bukan itu yang aku maksud. Maka sahabat jawab lagi, "Fan nabiyyu." Kalau bukan malaikat, siapa lagi? Para nabi lah yang hebat iman. Maka Nabi bantah, nafi lagi, "Fama lahum la yu'minuna wa wahyu yanzilu 'alaihim." Mengapa tidak para nabi hebat dan iman? Wahyu turun atas mereka, mereka tengok malaikat. Tentulah mereka hebat iman. Maka sahabat radhiyallahu kata, kalau bukannya para malaikat dan bukannya para nabi, siapa lagi? Kami lah. Kita mana? Kalau masa itu kami. Siapa lagi makhluk yang beriman masa itu? Para sahabat. Tapi Nabi SAW tanya, siapakah yang paling hebat iman? Sahabat kata, kami lah. Maka Nabi sabda, "Fama lakum la tu'minuna wa ana baina adhhurikum." Mengapa tidak kamu sekalian yang beriman? Aku depan mata kamu. Itulah kau berbuat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'jabal khalqi ilayya imanan la qaumun yakununa min ba'di yajiduna suhufan fiha kitabun yu'minuna bima fiha." Yang mereka yang paling hebat, ajib dia punya iman. Siapa dia? Mereka yang datang selepas aku, bukan zaman Nabi. Mereka dapati kitab. Dalam kitab itu ada tulisan.
Mereka percaya kepada tulisan dalam kitab ini, iman yang menakjubkan. Dan ini tuan-tuan, khususnya di zaman kita akhir zaman ini, Masya Allah, kita perlukan iman yang menakjubkan yang tidak ada zaman sahabat. Sebab fitnah yang ada sekarang pun menakjubkan juga. Fitnah itu zaman Nabi tak ada ni. Dalam Kaabah pun boleh maksiat, dalam masjid pun boleh maksiat. Yang untuk menyelamatkan kita daripada fitnah-fitnah yang ada, maka tak ada jalan lain melainkan kita nak usaha atas iman yang menakjubkan juga. Dengan cara apa? Duduk dan dengar berulang-ulang akan janji-janji Allah dalam kitab. Maka dia adalah kitab Fadail Amal, At-Targhib wa Tarhib oleh ulama-ulama. Sekarang ada kitab Muntahab Ahadis, iaitu hadis-hadis pilihan yang berkaitan dengan janji dia Allah. Jadi ada dua jenis hadis. Ada hadis yang membawa kepada amal soleh, itu yang dipelajari di pondok-pondok tu. Pesantren, ustaz-ustaz datang bagi kuliah, mengajar kita fardu ain dan sebagainya. Itu hadis tidak meningkatkan iman, hanya dia membetulkan amal. Sangat penting juga. Dia menjadikan amal soleh, tapi tak meningkatkan iman. Yang tadi hadis yang berkaitan dengan janji Allah ni, dia tak membetulkan amal, tapi dia meningkatkan iman. Dua-dua perlu betul, iman dan amal. Untuk itu di rumah-rumah kita kena adakan majlis bersama dengan anak isteri kita. Adakan, letakkan satu masa di mana semua ahli keluarga kita berhimpun. Masa itulah kita buat ta'lim untuk mereka. Sebab ini perintah Allah. Dalam Quran Allah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Pelihara diri dan keluarga dari neraka. Sahabat tanya, apa cara untuk pelihara keluarga dari neraka? Sayyidina Ali jawab, "Alimu ahlakum bil khair." Taklimkan keluargamu dengan kebaikan. Inilah taklim terbaik. Jadi semoga Allah Ta'ala bagi taufik saya dan tuan untuk mengadakan perkara ini dan sempurna dengan tahun hijrah ini kan. Hijrah ini kita azamlah satu lelaki ini tidak ada solat fardu melainkan di masjid, dan usahakan luangkan masa datang ke masjid walaupun di tengah malam. Itulah masa kita hampir dengan Allah. Kumpulkan kekayaan dengan cara itu. Kemudian esok kita bekerja, carilah wabtagu min fadlillah. Perolehlah apa yang Allah Ta'ala sediakan dari kelebihan-kelebihan. Allah perintah kita untuk pergi ambil. Kita ambil apa yang di kelebihan yang telah Allah sediakan. Tapi kalau kita tak kumpul tuan-tuan, tak himpun dulu apa yang kita dapat. Duit dapat tapi kekayaan tak dapat. Begitu juga untuk kaum wanita, adakanlah majlis di rumah bersama dengan lelaki juga. Letakkan satu masa 24 jam di mana semua ahli keluarga kita berhimpun. Masa itulah kita buat taklim walaupun setengah jam. Buku-buku telah ada dijual tu ya. Buat RM35, 40 dibanding TV, handphone lagi mahal kan. Jadi RM35. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Akram. Masya-Allah. Moga apa yang diceritakan dikongsikan oleh Ustaz Akram ini dapat kita jadikan iktibar dan dapat kita amalkan bersama-sama. InsyaAllah. Mudah-mudahan semua nak tunggu makanan kamu ni. Nak lagi dia harus stok dia. Boleh gambar sikit lagi? Boleh ni pengurusi? Boleh ke? Okey, baik. Sedikit lagi ya. Alhamdulillah bila kita dengar Ustaz Akram, saya terfikir juga tadi. Saya teringat satu seorang ustaz bicara tentang untuk memakmurkan masjid. Ya, seperti yang Ustaz beritahu tadi. Ustaz beritahu kepada saya, di antaranya jangan jadikan masjid atau surau ataupun tempat ibadah kamu seperti orang-orang yang bukan Islam. Kadang-kadang kita tak terfikir benda ni, tapi moga-moga saya kongsikan ni kita boleh fikir-fikirkan. Apa yang dimaksud dari perkataan itu adalah jangan jadikan masjid atau surau atau tempat ibadah kita ni orang Islam ni, jangan samakan dengan orang-orang kafir beribadah.
Sebagai contoh, ya beritahu saya, kalau orang ni orang Islam, kalau Cina, orang Cina, dia datang aja dia colok dia pergi. Dia takkan lama situ. Bawa dia punya buah apa segala cerita sikit dah tinggalkan. Bagi setan melawan makan kehabulan itu. Begitu juga orang Hindu datang pada ibadat dia cerita sikit dia balik. Begitu juga orang Buddha. Orang Buddha pun begitu, dia datang ke dia punya masjid, ke dia punya sembahan dia, kuil dia balik. Tak lama. Jadi pertanyaan, sekarang kita ni zaman sekarang ni, zaman pasal dan bukan ni, nampaknya macam seakan-akan begitu kita punya amalan. Sampai kadang-kadang masjid surau pun dikunci. Macam mana nak beramal? Macam mana kita nak beramal? Jadi kita tak boleh samakan dengan ibadat orang-orang kafir. Apa yang kita buat adalah bagaimana, ya kan, perbezaan dia. Kalau mereka balik sembah balik, kita tidak. Kita terus mengimarahkan masjid, tempat masjid kita, ada surah-surah kita, tempat kita punya ibadat ke arah 24 jam. Dan tidak akan pernah ada untuk orang-orang selain daripada orang Islam untuk perkara ini. Tidak. Ini kadang-kadang kita tersilap. Tidak solat, Assalamualaikum, cabut. Lepas solat, cabut. Tak ada kesinambungan. Sedangkan kita dituntut untuk mengimarahkan masjid seperti mana Masjid Nabawi pada zaman baginda Rasulullah SAW. Jadi kata perkara ini saya pun baru-baru tahu. Dulu saya tak tahu juga. Jangan kadang-kadang tak datang pun ke masjid, jangan kadang-kadang pulang sekejap tak datang. Jadi sebenarnya perkara ini, alhamdulillah, selepas apa saya dapat perkara ini, dapat memahami perkara ini, ya kan? Selepas saya dapat berhijrah dengan jalan dakwah. Banyak orang Islam tak dinafikan hijrah. Tapi hijrah yang terbaik, tuan-tuan, mohon rahmati Allah SWT, ini setelah saya alami 10 tahun sudah. Hijrah yang terbaik itulah hijrah bagaimana seorang hijrah dan Allah bagi dia buat kerja dakwah. Inilah ciri-ciri orang yang diraih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, untuk mendapatkan perkara untuk imarahkan masjid ini kena ada latihan dia. Apa latihan dia? Maka kita bermula dengan kurus fisabilillah. Sebab apa? Dalam kurus fisabilillah 3 hari kita di sana, maka 3 hari dan kita 24 jam untuk imarahkan masjid surau tempat kita keluar dari Allah. Sudah pasti. Selepas 3 hari kita akan pulang untuk buat amalan maqami pula. Di mana tadi kita belajar, 3 hari tadi kita belajar di surau atau masjid tempat ibadah kita, maka kita tadi itu adalah latihan. Medannya di mana? Di muhala kita, di kampung. Dan juga di mana? Di rumah-rumah kita. Nah, seperti yang saya beritahu tadi, ya kan? Hidupkan taklim ke rumah kita. Bukan di masjid, hidupkan taklim, hidupkan muzakarah, hidupkan tasbih apa-apa saja. Musyawarah. Begitu juga di rumah. Jadi dibawa ke rumah. Maka bila dibawa ke rumah, insya-Allah tuan-tuan, bagaimana Masjid Nabawi tadi hidup amalan juga di masjid dan rumah itu. Tuan-tuan, mohon dirahmati Allah SWT. Pada itu kita untuk berniat, sama-sama kita niat, ya. Jangan confuskan seperti yang saya katakan tadi. Jangan jadikan ibadat kita jadi sepeda semata mereka-mereka yang bukan Islam. Ya, kita tambah amalan kita di masjid-masjid, imarat atau masjid. Caranya macam mana? Kita belajar untuk keluar di jalan Allah. Bermula daripada 3 hari, maka insya-Allah kita akan dapat untuk imarat, belajar untuk imaratkan masjid dan juga imaratkan rumah kita seperti zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Madinah. Insya-Allah. Bunyi macam mana? Insya-Allah. Insya-Allah. Okey, jadi sedikit lagi saya saya sekali-sekali datang tak tanya banyak, susah. Bukan senang nak tanya dia. Kan? Saya 2 bulan booking
Aduh. Okey, baik. Saya ni pertama saya tanya persoalan yang selanjutnya sedikit tentang ini. Sekarang KPI pun sudah fikir pasal dakwah. Sudah mulai mengurangkan apa-apa yang dulu nak sempurna terus, dia kena berhak tu. Jadi apakah maknanya, maksud saya ada tak selain dari tuan sendiri untuk tuan di arena tuan sendiri, DJ ke atau siapakah yang mereka presenter nama, ada tak maksudnya niat tuan atau pernah tuan dalam menghubungi mereka untuk menarik mereka datang ke masjid seperti yang kita akrab bagi tahu tadi? Agak ada tak? InsyaAllah. Bismillah. InsyaAllah. InsyaAllah. Sebab tadi masa saya sampai tadi saya bawa masak tu macam dah nampak. Jangan risau. Tak insyaAllah. Baik, sekali insyaAllah. Bila saya berada dalam fasa yang baru ni, dia terus ubah daripada apa yang saya buat dahulu hanya semata-mata untuk letakkan tu, mengumpul untuk memiliki apa yang kita nak, rumah yang kita nak. Cita-cita kita yang ditanamkan daripada kecil, mungkin daripada segi pendidikan kita juga, sistem pendidikan kita. Jadi benda tu memang saya dapat. Tapi bila Allah uji dan bagi kesedaran dekat saya dengan apa yang saya lalui, yang saya dah ceritakan tadi itu, saya nak tukar. Tukar tu tujuan hidup saya yang sebenar-benarnya. Macam Ustaz kata tadi, kita kena ajak ramai orang untuk datang masjid, bukan untuk apa, untuk kembali kepada Allah SWT, mendekatkan diri dengan Allah SWT. Hati kita ni hanya bergantung dengan Allah SWT. Sebab bila kita betul-betul bergantung dengan dia, pasti pasti dan pasti Allah akan hadirkan macam-macam pertolongan yang kita tak sangka. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takut kepada Allah, pasti dia akan sediakan jalan keluar. Apa-apa saja masalah kita sekalipun, datang masjid, solat berjemaah, pasti Allah akan tolong. Dan itulah yang saya nak lakukan sekarang, dan saya dah mula lakukan, alhamdulillah. Bila Allah bagi rezeki semula, saya nak cerita sikit dah macam mana saya kembali ke dalam radio. Padahal 9 tahun dah tinggalkan radio. Dulu radio hiburan, dulu radio panggilan hangit, astagfirullahaladzim. Pagi-pagi kenakan orang. Tapi saya nak tebus balik. Tuan-tuan yang dengan kerja dakwah, dengan apa yang sahabat-sahabat kita lakukan, menyambung kerja Nabi dan para sahabat, saya termasuk dalam jemaah mereka. Bermula dengan 3 hari, lepas tu keluar lagi kali-kali, akhirnya 40 hari, belum lagi dapat 4 bulan. InsyaAllah. Allah tunjuk kepada saya nusrah ataupun pertolongan dia, sedikit demi sedikit. Tuan-tuan yang mulia, saya dalam satu ketika masa saya cerita tadi itu, saya tak buat apa-apa langsung. Kerja apa? Zero. Tak ada apa. Sebab apa? Kita nak hijrah, nak berubah. Dan bila dapat apa yang saya keluar daripada itu, saya kena berubah betul-betul. Tinggalkan apa yang kamu lalai, apa yang menjauhkan diri kamu daripada Allah SWT, maka kamu tinggalkan. Dan Nabi beritahu, Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Betul tak? Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Benda ni yang susah kita nak buat. Sebab kita rasa kita yakin dengan dulu tu, kerja kita apa nak buat lepas ni Tuan-tuan, bila saya berazam dengan isteri saya yang menyokong saya ketika itu nak tinggalkan, tiba-tiba Allah uji saya. Dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba datang tawaran daripada stesen TV, satu stesen TV, rancangan yang sama saya buat dulu. Rancangan hiburan lah. Uji saya, siapa tak tahu sebenarnya. Dia bagi saya, tanya jadual saya, nak bagi kat saya 8 episod rancangan tu. Saya tengok rancangan Allah macam mana ni, kan? Discuss, bincang dengan orang rumah. Macam mana ni? Saya tak buat apa-apa ni, kan? Kalau nak tolak ni, rancangan hiburan ni jangan main-main, tetap bajet dia orang tinggi. Memang entertainment tinggi tadi orang. Kalau dia menyanyi nasyid sekarang dengan menyanyi dahulu, satu episod rancangan hiburan boleh dapat 5,000. Dia bagi dekat saya 8, tuan-tuan. 8 kali 5 berapa? Masa tu tak buat apa-apa, nak tolak kata, tapi dah janji. Bukan janji dengan orang, janji dengan Allah SWT nak tinggal.
isteri saya, Allah bagi kekuatan dekat dia, tak apa kita tinggal. Allah. Saya masa tu goyang juga. Kita suami, ketua keluarga, nak tolak kan? Ini bukan rezeki. Tapi Allah bagi kekuatan kat dia tinggal. Tanya dekat ustaz-ustaz pun tak apa. Kalau belum tinggalkan. Kalau betul-betul azam, tinggalkan. Itulah hijrah. Ustaz-ustaz kata. Tuan-tuan yang mulia, kita tak tahu, saya tak tahu apa akan ada di hadapan saya. Ya. Tapi disebabkan itu mungkin ya Allah Ta'ala telah buat satu perancangan yang saya tak tahu. Tiba-tiba ada. Seminggu lepas tu video saya keluar dengan jemaah tabligh ini viral. Masa tu baru orang tahu apa yang saya buat. Viral sampai ratus-ratus ribu. Kemudian asbab video viral itu, ya, 2 minggu selepas itu banyaklah pihak yang menghubungi saya, termasuklah TV Al-Hijrah. Tuan-tuan puan-puan yang mulia, TV Al-Hijrah semua tengok kan? Channel apa? 114, ya. Jangan tukar nama ni. Ya. Memang kita tahu rancangan agama, rancangan Islamik, ya. Jadi saya tolak 8 episod rancangan hiburan. TV Hijrah Kuala kata dia nak buat satu rancangan. Dia tengok saya punya perhijrahan, dia berminat nak ambil saya jadi pengacara. Dia tawarkan saya 13 episod. La Tahzan, itulah tajuk rancangannya. Kalau ingat masa PKP dulu bersama dengan Kak Amy Fana, Kak Bet, saya buat. Ya Allah, saya tolak 8, dia datangkan 13. Bukti nyata saya dah tipu dalam rumah Allah SWT. Dan apa jadi? Hari-hari rancangan itu ke udara live, lepas sampai 13, manajemen desain pun sambung 21. Allahu Akbar. Rancangan yang lebih baik. Rancangan yang lebih baik Islami. betul Islami. Sebab kita ada nasihat-nasihat daripada para ustaz. Ya. Tinggalkan lalu, datangkan Islam. Oh, 8 datang 13, datang 21. Itu apa yang kita beri saya pula banyak-banyak. Tapi itulah dia janji Allah SWT. Dan saya rasa macam saya tak boleh toleh lagi. Jangan tanya saya lah, nak mengacara lagi tak, tak payah lah, ya? Jangan tanya macam tu lah, ya? Sebab Alhamdulillah saya dah rasa. So saya nak ajak semua sama-sama asal untuk kembali kepada Allah SWT. Dan bila kita kembali, kita tolong agama ni, kita ada orang, pasti Allah akan jaga kita. Kita jaga Allah, Allah akan jaga hak kita. Kita fikir, kita letakkan akhirat di hadapan, dunia akan datang tunduk kepada kita dengan hidayah Allah. Jadi seterusnya terima kasih Allah. Boleh kan? Okey, kita dengar sedikit ya. Boleh kita dengar sedikit lagu daripada ya saya buat lagu tu dengan izin Allah dan dinyanyikan oleh sekarang di 114. Masih ada lagi tak? Masih dah keluar carta. boleh keluar tak? Minggu kan? Tapi banyak minggu juga lah, 10 minggu lebih. Ini carta 114 TV Al-Hijrah. Dia ada macam jualan lagu juga dekat TV Hijrah, tapi dia semua nasyid. Semua nasyid. Dan di antaranya ya, lagu yang diberi tajuk Terima Kasih Ya Allah. Boleh dipesankan sedikit? InsyaAllah ya. Tak sedap minta maaf lah. Sebenarnya nyanyi dulu, tapi itulah bukan profesional sangat. Tapi bila dia buat abang kata tak apa, nyanyi lagu Jawa sekarang. Okey. Sekian lama ku rasa hidup penuh dengan dosa, hanya kerana dunia semata. Bagai mengejar bayangan, tak akan mungkin tercapai. Akhirnya aku terhanyut dan lunglai. Hanyalah padamu yang satu tempatku mengadu, mengharap simpatimu. Berikan aku kesempatan untuk ku kembali padamu ya Ilahi. Terima kasih Allah yang memberi hidayah, menyembuhkan dari lukaku yang parah. Terima kasih
Allah yang memancarkan sinar cahaya petunjuk jalanku pulang, cahaya petunjuk jalanku pulang, cahaya petunjuk jalanku pulang. Masya Allah. Jangan lupa kan di YouTube kan sudah ada klik FBI. Terima kasih Allah. Okey, baik. Sebelum kita sudahi, saya juga akan satu lagu terbaru juga. Nah, tak terbaru lah, tapi the latest juga lah. Sekarang ini kita tak buat lagu macam album sebab digital kan. Sebab single. Ada nama lagunya yang diberi tajuk Ajaib. Ajaib itu maksudnya apa? AJAIB. Apa maksudnya? Akhirat janji Allah itu benar. Sesungguhnya janji Allah adalah akhirat. Dunia ini tak ada janji Allah. Ya, janji Allah dekat dunia hanya sahaja keperluan saja, dan itu pun ujian yang bagi Allah kepada kita. Sedikit dia punya keperluan, sedikit ujian. Kalau banyak keperluan, banyaklah ujian dia. Ya, jadi ajaib dengar lagu ini. Akhirat janji Allah itu benar. Bersolatlah, pasti kamu tenang. Bersujudlah sampai kamu menangis. Berzikirlah, bersihkan hatimu. Berdoalah, mohon pengampunan. Sedekah, pasti kamu kaya. Bersyukurlah di atas nikmatnya. Tawakallah, serahkan dirimu. Ibadahlah dengan keikhlasan. Dunia penuh dengan sandiwara. Jangan sampai kau terlena tipu daya syaitan laknatullah. Akhirat kehidupan yang hakiki, janji Allah itu benar. Kau beriman, pasti kau berjaya di akhirat nanti, menikmati syurga. Itu janji Allah. Bersolatlah, pasti kamu tenang. Bersujudlah sampai kamu menangis. Berzikirlah, bersihkan hatimu. Berdoalah, mohon pengampunan. Bersolatlah, pasti kamu tenang. Nah, itu ya kan. Itu dia latest, ada lagi yang latest punya, tapi karena waktu tidak mengizinkan. Dan lagu itu sebenarnya ada 10 buah lagu. Kalau siapa yang kurang tak puas hati nak dengarkan 9 lagi, ada CD juga lagu. Betul boleh tengok sekarang, dan ada saya bawa beberapa produk saya. Siapa-siapa mungkin menginginkan produk itu boleh nanti jumpa saya di luar sana, insyaAllah. Dan yang terakhir sekali adalah kita sama-sama untuk mengaminkan doa daripada Ustaz Akram. Semoga dengan doa ini maka Allah terima semua apa-apa permintaan kita pada doa ini, dan Allah menerima segala hajat-hajat kita. Amin, insyaAllah.
كذلك بما تقولنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب من يرفعنا حبه عندك واجعلنا ممن يبلغنا حبك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحي القيوم سبحان رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل ذنب والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. إليك ربي وحببنا وفي أنفسنا لك ربي فضلنا وفي أعين الناس فعذبنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأعمال فقومنا وعلى أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم اغفرنا ولا تهنا. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك وننصر محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. اللهم واكب ووافق الوليد. اللهم تثبيتا كباسم موسى عليه السلام. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا للابتلاء. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك. صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين. Allah.